Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaan hidayah taufik daripada Allah, kita berhimpun di Masjid Al-Ikhlas untuk kita sama-sama mendapatkan fadilat pahala tahiyatul masjid, untuk sama-sama kita dapatkan fadilat duduk dalam majlis ilmu, dan juga yang terlebih utama fadilat duduk bersama dengan barisan para ulama kita, para ilmuwan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan perkumpulannya kita pada malam ini juga nanti akan dinilai di sisi Allah, dan juga dijumpakan kita seperti mana kita berjumpa dan berkumpul malam ini di dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, seluruh hadirin hadirat, kita malam ini alhamdulillah dengan penganjuran daripada Masjid Al-Ikhlas, kita akan berforum dengan dua orang panelis yang kalaupun kita pun tak kenalkan, al-ma'ruf la yu'raf, orang yang telah dikenali tak perlu lagi dikenalkan, iaitu bersama dengan panelis pertama kita, Al-Fadil Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, yang seringkali kita jumpa beliau di kaca televisyen, dan alhamdulillah hari ini kita tak jumpa beliau dengan di hadapan kaca, walaupun ada yang tengok dengan pakai cermin mata kaca, tapi alhamdulillah hari ini kita tengok beliau live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada apa yang beliau sampaikan kepada kita. Al-Fadil Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, kelahiran daripada negeri Pahang, dan alhamdulillah malam ni kita berkumpul, ada daripada Pahang, ada daripada Perak, ada juga daripada JDT, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan, perpaduan di atas perkumpulan kita malam ini, insya-Allah. Dan Al-Fadil Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, beliau sekarang kini bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau di Jabatan Agama Islam Pahang, dan juga lulusan daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Begitu juga yang panelis yang kedua yang tidak juga kurang daripada kita yang mengenali beliau, iaitu Sahibus Samaha Al-Fadil Al-Ustaz Zamri Hashim. Beliau merupakan timbalan mufti negeri Perak dan sentiasa juga ataupun aktif di dalam dakwahnya beliau di tempatnya beliau, juga di tempat-tempat yang lain, dan beliau juga merupakan lepasan daripada Universiti Al-Azhar Mesir, dan juga merupakan YDP ISMA Ipoh Perak, dan alhamdulillah beliau juga lepasan dalam pengajian masternya daripada Universiti Malaya. Sebelum daripada kita mulakan kita punya forum, ingin juga saya pesankan kepada seluruh hadirin hadirat, kita akan berforum dengan 3 kali pusingan, dan pada pusingan yang ketiga kita akan buka sesi soal jawab. Jadi format untuk sesi soal jawab adalah Q&A, ataupun dengan menghantar soalan melalui SMS ataupun WhatsApp. Kalau nak save kredit pakai WhatsApp lah. Boleh catatkan nombor telefon salah seorang daripada AJK Masjid kita yang beliau akan menerima kita punya soalan nanti, 013 303 2317, 013 303 2317, dan insya-Allah soalan-soalan yang tuan-tuan mahukan untuk bertanya boleh di-forwardkan, dan insya-Allah saya akan sampaikan kepada panelis. Baik, kita tanpa membuang masa kita pergi kepada pusingan yang pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seringkali bila mana kita sebut ataupun kita sampai kepada tarikh 30 malam 30 hari ini, pada setiap tahun kita akan menyambut hari kemerdekaan. Kadang-kadang erti kemerdekaan yang kita maksudkan ataupun yang kita fahami iaitu kita meraihkan sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada negara kita, kepada bangsa kita. Dan kadang-kadang ada orang yang memahamkan bahawa yang namanya kemerdekaan yang didapati kepada sesebuah negara itu akan mewarisi kepada sifat asabiyah, yakni sifat perkauman. Jadi insya-Allah hari ini pada pusingan yang pertama akan dikongsikan oleh Al-Fadil
Al-Ustaz Datuk Ustaz Badri Shah Alauddin berkaitan dengan bagaimana pemahaman sifat asobiyah sehingga dengan laungan kemerdekaan kita tidak akan mewarisi kepada sifat asobiyah ataupun sifat perkauman. Bahkan kemerdekaan kita yang kita sambut adalah bahagian daripada perkara yang dituntut oleh syariat, dan sudah pasti di situ kalau sesuatu itu dituntut oleh syariat pasti ada disiplin dan juga ada caranya. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan ulasan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Basir Muhammad selaku moderator forum, rakan bicara wara, rakan saya Al-Fadhil, Sahibus Fadilah Ustaz Zamri Hashim, seterusnya para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Ikhlas, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita melihat kepada persoalan yang telah diajukan oleh tuan moderator sebentar tadi, sebenarnya lain, saya diberitahu lain pula soalannya. Tak apalah, kona jugalah. Kalau ikut WhatsAppnya tanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tak ada pula keluar soalan. Ni masalah soalan kubur, bocor, soalan forum tak bocor-bocor lagi. Jawablah mana yang boleh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita meninjau ke jendela sejarah, orang-orang Islam khususnya masyarakat Melayu, dia ada berpengalaman hidup harmoni dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita melihat semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, ada 250,000 rakyatnya bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni selama 110 tahun. Begitu juga jika kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah junjungan, juga jelas menyaksikan keharmonian masyarakat di Madinah. Walaupun kita maklum bahawa umat Islam hanyalah 1/3 saja jumlahnya daripada keseluruhan rakyat Madinah. Soalnya, kenapakah keharmonian itu boleh wujud? Jawapannya kerana Nabi kita mengajarkan 4 prinsip paling asas sekali dalam membentuk masyarakat yang sehati, sejiwa, iaitu dia panggil konsep ta'aruf, tafahum, ta'awun dan juga takaful. Sampai kepada satu peringkat kita dengan non-muslim, ihtiram huriyatil aqidah wa huriyatil ibadah mahma tabayatul adyan. Menghormati perbezaan agama, kepahaman, sembahan, perayaan, selama mana di dalam ruang lingkup lakum dinukum waliyadin. Mari kita lihat yang pertama. Nabi mengajarkan prinsip at-ta'aruf. Kenapa perlu ta'aruf? Kena kenal. Kerana Madinah adalah kota kosmopolitan berbanding dengan Mekah yang lebih homogeneous. Homogeneous maknanya dalam Mekah semua saudara mara semua, bukan orang lain, puak gerabak dia sahaja. Tapi di Madinah itu beza-beza, kosmopolitan. Macam kita di Shah Alam, kota kosmopolitan. Antara kita dengan jiran kadang-kadang tak ada hubungan darah pun. Macam dalam konteks Madinah, etnik berbeza. Wujudnya puak-puak Parsi, Tauran. Bahkan kalau ada pula orang Arab, etniknya berbeza, puaknya pelbagai. Ada Aus, ada Khazraj, yang ini orang asal di Madinah. Ada Bani Adnan, Bani Qahtan yang datang dari semenanjung tanah Arab. Ada golongan Asyuriyin yang ramai datang dari sekarang belah Iraq dan juga Lubnan. Adanya puak Barbar yang datang dari sepanjang utara Afrika. Mereka semua duduk sekali di kota Madinah. Sebab itu cara untuk nak mendamaikan mereka dicanangkan menerusi ayat 13 surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kamu ni berbeza-beza li ta'arafu, untuk kamu kenal mengenal. Sebab itu maaf, kalau kita ini tak ikut apa yang Nabi ajarkan, iaitu nombor 1 mesti kenal puak-puak yang berbeza ini, maka di situ bolehlah kita digolongkan sebagai orang asabiyah.
Orang asabiah dia cinta kepada bangsa dia, silakan. Tapi jangan tidak kenal langsung dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu Nabi mengajarkan mesti mau kenal. Maaf kalau kita bertanya, di Malaysia ini kita semua bangsa berbeza-beza. Adakah kita pernah ambil tahu dengan bangsa-bangsa yang lain selain daripada bangsa kita? Kalau tak ambil tahu langsung, nah di situ asabiah. Cinta bangsa silakan, tapi jangan sampai tak kenal. Kita kalau di Malaysia ini nombor 1 terbesar Bumiputera Semenanjung. Bumiputera Semenanjung nombor 1 yang paling dominan Melayu. Melayu pula dibahagikan kepada 2, satu Melayu Jati, satu Melayu Kacukan. Melayu Jati ini apa tandanya? Mudah untuk bezakan, dan tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni Melayu Jati ataupun Melayu Kacukan, tandanya pada hidung kita. Kalau hidung umpama jambu madu di belah 2, original punya Malay, proto Malay. Pakai spek jatuh, pakai spek jatuh, original. Kalau hidung ada tulang, itu Kacukan, tak ori lagi, spicy dipanggil. Sudah campur, mungkin Arab, Yaman, Hadramaut, Malbari, Palikat, Pakistani, campurlah. Itu boleh sangkut hanger dia punya hidung. Jadi kita kalau sudah kenal, ini sudah bagus. Dan kalau kita pula orang Melayu ni tak kira lah Banjar, Jawa, Bugis, Mandailing, Sumatera, Johor Riau, tu semua Melayu lah kita panggil. Melayu pula dia kena kenal dengan sifat-sifat wajib anak Melayu. Anak Melayu sifat wajibnya ada 18. Orang panggil pakaian nan 18. Yang ni saya tak ulas panjang, jadi tak cerita merdeka pula sekarang. 18 pakaian bangsa Melayu yang orang tua-tua dulu di Riau dia tulis, diframekan untuk bacaan anak cucu. Tapi kita tak ada sangatlah frame benda itu. Dia ada 18. Saya sebutkan antara contoh sifat wajib anak Melayu. Nombor 1, sifat tahu asal berkejadian. Itu wajib tu ada pada orang Melayu. Tahukan asal berkejadian, tahukan hidup berkesudahan, yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan. Wajib anak cucu kita pegang. Ini lain tahun lah kita sembang, tajuknya 18 pakaian wajib orang Melayu. Itu bukan asabiah, ini pendidikan anak cucu, tak ada masalah. Bangsa kedua yang kita kena kenal di tanah air kita ini adalah yang juga merupakan dominan di dalam Bumiputera Semenanjung, asli. Ini kena kenal. Mungkin di sini tak banyak orang asli. Kalau Bukit Lanjan pun dah tak macam asli juga dah rupanya. Sudah tak banyak lagi. Asli ini Negrito, Senoi dengan Proto Malay. Adalah pecahan suku-suku Batik, Mendrik, Temia dan lain-lain. Yang ketiga Serani. Serani ini harga sebuah penjajahan yang kita kena bayar. Wujudnya puak-puak Serani, iaitu perkahwinan antara orang Portugis dengan anak Melayu ketika itu melahirkan satu etnik namanya Serani, yang mana tahun 1604 Alfonso de Albuquerque catatkan rekod rasmi yang masih ada di London. Ada 200 perkahwinan dia berjaya catatkan, sehingga kan Raja Philips yang kedua memberikan anugerah siapa askar dia, askar Portugis yang berjaya kahwin anak tempatan dan boleh tukarkan agama dia, pertama dapat pelepasan cukai, yang kedua akan pencen daripada askar dapat pencen penuh, mana tak perlu jadi askar lagi. Jadi berebut. Hasilnya Serani. Itu kita kena kenal. Yang keempat Siam. Selangor tak ada lah etnik Siam ni. Restoran Siam banyak, itu tak masuk dalam perbincangan. Ni di Perlis, di Kelantan ada kampung-kampung Siam. Kemudian ta'aruf, adakah kita telah kenal kepada rakan-rakan kita Bumiputera Sabah. Bumiputera Sabah dia ada yang besarnya Bajau, Kadazan Dusun dengan Melayu Sabah. Nak kenal semua tak sempat. Kadazan Dusun saja dia punya etnik pecah 7, suku saja ada 13, keluarga saja ada 32. Nak hafal semua tak boleh. Boleh cakap Sabah pun okey dah. Boleh bakalah kau. Okey dah tu. Ini dia sibuk dengan bahasa dia saja tanpa mengambil tahu langsung etnik-etnik yang lain. Ketiga Bumiputera Sarawak. Oh ini juga tak terhafal di kita. Yang besar Iban, Bidayuh dengan Melanau. Bidayuh saja ada 38 etnik. Tak terhafal di kita. Tapi paling minimum kenal pun sudah memadai. Kemudian kita ada rakan-rakan kita bangsa Cina. Bangsa Cina ini dia ada 9 keluarga terbesar. Hokkien, Hakka, Teochew, Kantonis, Hanan, Hokcia dan lain-lain lah tak terhafal di kita.
Baru dua hari yang lepas, dia orang sambut perayaan Ghost Festival. Kalau tuan-tuan perasan, kawan-kawan kita rumah kat kedai, dia bakar depan rumah dia. Itu untuk dia nak hantar duit kepada moyang-moyang dia lah. Dia bakar iPad, bukan iPad betul, yang tipu punya lah. iPad, ada KFC pun ada. Duit-duit, Astro, TV pun ada. Itu kita respect lah. Nabi sebut jangan kau pelekehkan. Kita respect lah. Alah, macam kita pun mengantar tahlil juga kan, lebih kurang. Dia nak kata lebih kurang tu tak lah. Ada satu pemahaman bahawa kita perlu menghargai jasa-jasa orang yang dah meninggal dunia. Kemudian yang agak dominan juga India. India 7 keluarga yang terbesar atau 7 suku terbesar. Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Indis, Gujarati. Dia ada Malbari, Palikat, apa banyak-banyak lagi lah. Tapi dengan mereka juga kita mesti kenal dan kita hutang budi dengan rakan-rakan kita daripada India ini. Budi yang terbesar sekali yang kita dengan mereka adalah bab makan lah. Siapa tu susul pada mesti mau makan, mesti mau terima kasih sama India. Apa sebab? 1886 kita diperkenalkan oleh orang India, itu nasi biryani. 1886 kali pertama dikenalkan di Bukit Senyum di Johor Bahru. Orang Johor tak pernah kenal dengan biryani. Johor tak kenal biryani sebelum tahun 1886. Tapi diperkenalkan oleh keluarga India di Bukit Senyum, di rumah Datuk Jaafar Muhammad Almarhum, Menteri Besar Johor pertama. Selepas itu biryani terkenal pula di Johor. Jadi biryani gam, biryani batu pahat dan macam-macam. Makanan kedua yang kita hutang budi itu mutabak. Martabak itu memang mutabak Kerala punya makanan. Itu mutabarotah. Muta itu Kerala punya bahasa cakap tulur. Tulur itu muta. Barota itu roti. Brata roti. Roti prata. Jadi itu barata taruh muta. Mutabar. Mutabar jadi mutabak lah sampai sekarang. Itu kita hutang budi. Dan yang terakhir peranakan. Baba ceti. Yang nak saya bawakan adalah, maaf tuan-tuan, kalau Nabi mengajarkan, pertama mesti kenal soal pada malam ini. 58 tahun kita merdeka, kita kenal atau tidak? Kalau belum, jom kita berkenal-kenalan. Baru boleh mengeluarkan kita daripada perangkap asabiyah yang terlampau membanggakan keluarga sendiri sampai tak ambil tahu pun keluarga orang lain. Selepas ta'aruf, dia akan datang tafahum. Tafahum ni memahami. Tanpa kita kenal, kita tak akan faham. Tuan-tuan orang Selangor tak kenal orang Melaka, memang bergaduh dan berkelahi kalau berjumpa. Orang Melaka tuan-tuan, dia beza dengan orang Selangor, orang Perak, orang Pahang, orang Johor, lain. Sebab itu orang Melaka mulut dia kita kena sabar banyak. Sebab itu kalau dalam askar, regimen Sarjan Major, RSM, yang kerja maki orang, baling orang dengan tongkat apa semua, sesuai orang Melaka. Dalam kawat yang paling sesuai itu orang Melaka. Apa sebab? Melaka hati baik, mulut ya Rabbi. Saya boleh cakap mak saya orang Melaka, tak ada masalah. Orang Melaka kalau kita jumpa dia, "Hai, lama tak jumpa, kau dah mampus." Mampus ni biasa. Terkejut kita. Tapi sebab kita faham, tak ada masalah. Kita berkawan dengan orang Kedah. La ilaha illallah, orang Kedah, ujung ayat mesti mampus. Banyak nak mampus, je nak mampus, susah nak mampus, sikit nak mampus. Dia mampus hujung dia. Bagi dia mampus tu bukan mati, mampus tu macam biasa je. Baguslah orang Kedah dia mengingati kematian. Tu baguslah. Nabi sebut orang paling cerdik orang ingat mati. Orang Kedah mampus manja. Kita kenal, lantas kita memahami. Bayangkan orang, ada kes orang Terengganu kahwin dengan orang Kedah. Memang bergaduh lah jawab. Isteri orang Kedah, suami orang Terengganu. Isteri masuk bilik air nak mandi. Sekali tengok masuk bilik air nampak ular lidi. Ular lidi besar wayar mikrofon je. Tapi dek kerana terkejut, bang ulak. Dia sebut ular tu ulak. Datang suami terajam pintu. Dia tengok ular halus, dia pun marah. Dia kata, Allah, katok je lah. Dia kata, isteri marah, abang ni bodoh piang betul. Ini bukan katok, ni ular. Katok kaki 4. Lala ular lari, dia bergaduh sampai pagi. Apa sebab dia kelahi? Bukan kes besar, kes tak faham. Tafahum tidak ada. Suami ni bila dia kata ular tu kecil, katok je lah. Katok bagi Pantai Timur punya bahasa, artinya katok pukul pekong lempar baling. Katok lah pukul. Tapi bagi orang utara, katok tu sejenis binatang. Katok puru, katok pisang, frog, you know frog. Tu dia ajar pula suami dia. Dia ingat orang Terengganu tak kenal katok. Katok kaki 4, bodoh piang. Dia cakap gitu.
Tapi ini bukan dengan tuan Kedah, tak. Kedah ni kadang ada bahasa dia kita pun tak boleh nak cari maksud dia. Bagi contoh, saya pernah pergi baling, ada majlis MRSM. Saya sampai, kemudian pengetua buka pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jom pergi menyorok. Pagi buta ajak menyorok dah. Kita ni rasa banyak dah bergaul dengan orang negeri lain, tapi tak jumpa maksud tu. Menyorok. Apa dia nak cakap sebenarnya ni? Menyorok bagi kita di sebelah sini bersembunyi dah. Kedah menyorok maknanya breakfast, sarapan. Kan beza tu. Tapi bila ada tafahum, faham, memahami. Kita dengar orang Terengganu cakap macam kasar. Dia tak kasar, bodoh. Bodoh ni dah tak jadi kasar. Bodoh ni I love you sebenarnya. Bahkan kalau kita pergi Terengganu, beli roti kaya dengan roti kosong. Kita pergi tanya tokek, pakcik, roti ada? Muna roti kaya, roti bodoh. Roti bodoh tu mana roti kosong? Tapi bagi kita orang Kuala Lumpur, Salam ni dengar, oi kasarnya. Ini pemahaman. Selepas ta'aruf, tafahum, adanya ta'awun dan takaful. Maka inilah 4 prinsip asas yang boleh menyelamatkan kita daripada menjadi terlalu taksub dan kagum dengan kehebatan bangsa sendiri. Sayang bangsa silakan, suka kepada sejarah bangsa silakan, tapi jangan 4 prinsip tadi kita gadaikan sampai tak mau kenal, tak mau memahami, tak mau membantu, tak mau berkongsi rasa, maka di situ kita akan masuk ke dalam perangkap asabiyah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin di atas kupasan. Ini istimewanya ahli ilmu. Kalaupun soalan apa pun ditujukan, maka jawapannya duduk di dalam hatinya. Jadi alhamdulillah dengan kupasan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Datuk Ustaz tadi, saya simpulkan bahawa hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, 4 konsep yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama dipanggil ta'awun, tafahum, takaful, dan juga yang terakhir apa tadi Ustaz? Ta'aruf. Jadi 4 konsep itu kalau kita letakkan di dalam kita punya kehidupan seharian, insya-Allah kita akan memacu kita punya kehidupan tanpa dipengaruhi dengan sifat asabiah yang tidak sepatutnya. Jadi kita akan teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Sahibus Samahah, Al-Ustaz Haji Zamri Hashim. Kalau kita lihat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan di dalam suatu hadis, uhibbul arab li thalath. Kata Nabi, cintailah kamu kepada orang Arab kerana 3 perkara. Maksud di situ bukan suruh bercinta dengan orang Arab. Uhibbul Arab dengan erti sayang kepada bangsa Arab ni sebab 3 perkara kata Nabi. Pertama, li'anni Arabiyun. Pertama, kerana aku ni berbangsa Arab. Yang kedua, li'annal Quran. Kerana Quran itu bahasanya Arab. Yang ketiga, kerana bahasa syurga itu adalah bahasa Arab kata Nabi. Maka mencintai kepada kaum, yakni berbangga dengan kita punya kaum, itu bahagian daripada sesuatu yang secara umumnya Nabi kita juga seolah-olah memberikan isyarat kepada perkara tersebut. Tetapi sudah pasti di situ akan ada guideline supaya bagaimana yang kita fahami dengan cintakan kepada kaum ataupun yang kita panggil supaya tak sampai kepada asabiah yang tidak sepatutnya, yang akan dikupas lebih lanjut insya-Allah oleh Sahibus Samahah Al-Fadhil Ustaz Haji Zamri Hashim untuk membicarakan kepada kita tentang perkara tersebut. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi yang bahagia Datuk panel yang pertama, Datuk Badli Shah, yang saya kasihi Ustaz Bashir, pengurus serta Ajitan Kuasa Qaryah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Sebelum saya masuk kepada soalan daripada saudara moderator, sebenarnya soalan itu pun sudah dijawab hampir penuh oleh Yang Bahagia Datuk. Izinkan saya mengambil sedikit dalam 5 minit, Tuan Pengerusi, untuk sama-sama kita berkongsi umum, berkongsi satu masalah. Kerana saya datang daripada Ipoh ke Shah Alam ini, tujuannya adalah untuk berkongsi masalah dengan tuan-tuan. Kerana logiknya akal itu bila dihimpun oleh seorang dia rasa berat. Tapi bila ditabur bersama orang ramai, insya-Allah kita sama-sama akan cuba untuk kita ambil seorang sedikit. Berbalik kepada tema besar forum kita, iaitu Hari Kemerdekaan. Izinkan saya bersama tuan-tuan untuk melihat betapa nilai kemerdekaan itu untuk masa depan kita. InsyaAllah di akhir nanti saya akan sebut sedikit mengenai mengapa kemerdekaan itu perlu diurus dengan baik, dan mereka yang sepatutnya mengurus dengan baik adalah satu bangsa yang telah diamanahkan sebelum ini. Tuan-tuan sekalian, bila sebut kemerdekaan, sering kita fahami bila kita halau penjajah keluar daripada tanah air kita. Itu kemerdekaan. Dan terbukti 1957 kita merdeka. Dan rata-rata di hadapan ini semua anak-anak lepas merdeka. Datuk lahir tahun apa Datuk? 75. Saya lahir tahun 71. Ustaz? 87. Saya paling tua. Tetapi tua-tua saya lahir selepas merdeka. Tuan-tuan sekalian, untuk kita lebih faham perkara ini, setiap kita, atas dan bawah, lelaki dan perempuan, kita seorang Muslim. Bila kita seorang Muslim, kita wajib untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang Muslim. Segala bebanan yang Allah beri pada kita atau taklif. Ada kalanya taklif itu kita wajib laksanakan secara personal, seorang diri. Kita semayang, kita puasa. Ada kalanya taklif itu hanya boleh dilakukan secara bermasyarakat. Solat jamaah, haji. Dan ada kalanya tasyrik itu, taklif, bebanan syarak Islam kepada kita itu hanya boleh berlaku jika sekiranya ada negara. Kalau tidak ada negara, kita tak mampu nak buat. Hudud, sistem ekonomi Islam, sistem hantar tentera ke negara luar hanya berlaku bila ia ada negara. Kalau tidak ada negara, lihat contoh saudara-saudara kita di Xinjiang contoh. Tidak ada negara yang diselesa untuk melaksanakan ibadat dia. Saudara-saudara kita di Burma, Myanmar, Rohingya contoh. Muslim macam kita, punya tanggungjawab, tetapi tidak mampu dilaksanakan sebab tidak ada tanah, tidak ada tapak. Jadi kemerdekaan kita adalah ia merupakan satu tapak atau satu anak tangga. Satu tapak, satu anak tangga, untuk daripada anak tangga itu kita menapak ke atas kepada kemerdekaan yang hakiki. Maksudnya apa? Kemerdekaan yang kita sambut hari ini bukan kemerdekaan yang sebenar-benar kemerdekaan. Ia hanyalah satu tapak anak tangga. Yang anak tangga itu sepatutnya kita gunakan untuk lebih naik ke atas. Sebagaimana kemerdekaan yang diiklankan oleh Rabi' bin Amir tatkala berhadapan dengan Rustum. Kami orang Islam datang untuk linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang kepada manusia menawarkan pakej mengeluarkan manusia daripada memperhambakan sesama manusia kepada hanya berhamba kepada Tuhan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kemerdekaan yang hakiki. Yang kedua, untuk kami mengeluarkan manusia min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, daripada sempitnya dunia ini kepada lebar luasnya akhirat. Ciri nombor 2. Ciri nombor 3 ialah
mengeluarkan manusia daripada juril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama-agama hanya kepada keadilan Islam. Jadi kemerdekaan yang hampir mencecah 58 tahun besok, dia bukan kemuncak kemerdekaan, boleh buat apa saja, tetapi ia merupakan satu anak tangga, satu tapak yang anak tangga ini sedang direputkan oleh anak-anak yang cukup banyak. Kalau kita perhati tengok, jadi sudut undang-undangnya, perundangan, orang hari ini sudah mempersoalkan batang tubuh Malaysia yang ada Islam mempunyai keistimewaan di situ. Jadi sudut akhlaknya dan sebagainya. Jadi kita kena faham tuan-tuan sekalian bahawa kemerdekaan yang disambut ini hanya merupakan satu anak tangga daripada tangga-tangga seterusnya. Tuan-tuan sekalian, bila kembali kepada soalan tadi, asabiyah. Asabiyah, Datuk dah ceritakan panjang tadi, saya tambah sikit-sikit je. Perencah orang kata bagi sedap sikit je. Sedap-sedap dah. Bagi sikit saja. Tuan-tuan sekalian, bila sebut asabiyah, sering difahami bila sebut bangsa. Tak apalah, kita terus zoom kepada bangsa Melayu. Bila sebut bangsa, selalunya dia kaitkan, bila cakap mengenai bangsa Melayu, ini asabiyah. Tuan-tuan sekalian, saya mengajak tuan-tuan melihat kepada fakta-fakta Al-Quran dan hadis dan fakta sejarah. Tuan-tuan, memang betul dari satu sudut bercakap mengenai bangsa dia akan membawa kepada asabiyah. Tetapi tak semua kita bercakap mengenai bangsa dia menghala kepada asabiyah. Contoh hadis yang dibacakan oleh saudara pengurusi tadi. Kita ambil perkara yang kita ittifaq, mahalul ittifaq. Kita ambil perkara yang kita semua sepakat dulu. Itu tradisinya kita, disiplin ilmu kita ambil dulu yang dipanggil mahalul ittifaq, iaitu tempat yang kita semua ataupun perkara yang kita semua ittifaq, kita sepakat. Iaitu apa? Yang pertama, bangsa bukan mi'yarut tafadul wala takabur wala tagali. Semata-mata bangsa, dia bukan tiket, dia bukan penyebab, dia bukan alasan untuk dia dipanggil tafadul, lebih daripada orang lain sebab semata-mata bangsa, tak. Ataupun untuk dia meninggikan diri, tak boleh. Bangsa tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya nilai untuk dia boleh takabur kepada orang lain, tak boleh. Dan ini ditegaskan dalam Quran ataupun hadis. Al-Quran sebut apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13. Hei manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu, ada yang lelaki, ada yang perempuan, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling mengenal. Tetapi nilai yang tertinggi di sisi Allah adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat juga ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan ada satu kaum merendahkan satu kaum yang lain. Barangkali boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada kaum yang merendahkan. Dalam hadis Nabi SAW contohnya, la fadla li'arabi ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada lebihnya orang Arab dengan orang ajam, orang bukan Arab, kecuali dengan takwa. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melepaskan atau membebaskan Sayyidina Bilal, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Sesungguhnya Abu Bakar itu tuan kepada kami dan ia telah membebaskan satu lagi tuan kepada kami, iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah status sosialnya jauh lebih bawah daripada Sayyidina Abu Bakar. Satu ketika Abu Dzar, dia memanggil Bilal, ya Ibn Sauda, wahai anak
yang anak daripada kulit hitam ditegur, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kamu itu masih ada unsur-unsur jahiliyah dalam diri. Tuan-tuan sekalian, itu sebagai dalil bahawa bangsa bukan mi'yarut tafadul, bangsa bukan sebagai satu neraca untuk berlebih-lebihan, tetapi bangsa digunakan untuk saling lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, seperti mana yang disebut oleh Datuk tadi. Saya mengajak tuan-tuan kita mengenal siapa bangsa Melayu. Tuan-tuan sekalian, untuk kita kenal mengenal. Jadi kita kenal sebab signifikan di tempat kita. Tuan-tuan sekalian, bangsa Melayu satu bangsa yang kuat tolak ansurnya. Dalam sejarah, bagaimana kita nak merdeka dulu, kita sangat bertolak ansur. Nak bagi kerakyatan dan sebagainya, sangat bertolak ansur. Dan sampai sekarang kita banyak bertolak ansur. Itu kekuatan kita. Kadang-kadang tolak ansur kita sudah overdose. Kita sangat bertolak ansur sehingga kita ditolak secara beransur-ansur. Tuan-tuan sekalian, dari sudut sejarah, contoh, Portugis masuk 1511, Belanda masuk 1641, British masuk 1824, sehingga Jepun masuk 1942. Daripada 1942 Jepun masuk sampai 1945, British masuk sekali lagi sehingga merdeka 1957. Tuan-tuan, siapakah orang yang memerdekakan, berjuang front line untuk mengusir penjajah-penjajah ini? Slogannya adalah slogan jihad. Tuan-tuan sekalian, begitu juga dalam perlembagaan kita. Perkara 160, perlembagaan negara, bila menakrifkan siapa itu Melayu, mereka mestilah beragama Islam. Tunku Abdul Rahman Almarhum dulu, ketika dia nak antara jasanya ketika merangka perlembagaan itu, dia pergi ke mana? Dia pergi ke Filipina. Dia tengok di Filipina ada orang yang seiras-iras kita, macam muka orang Filipina serupa kita juga lebih kurang, tetapi etnik Melayu, tetapi mereka ada yang tidak Islam. Maka bila balik ke tanah Melayu untuk melihat masa depan, dia letakkan takrif itu. Kemudian dari sudut realiti, katalah di section 13 ni, besok ada kayuhan merdeka, Ustaz ya. Katalah di section 13 ni, kita nak buat satu program untuk kita melihat dari sudut orang Islam, Chinese Muslim, Indian Muslim dan orang Melayu. Kita nak membuat kajian siapakah yang paling banyak tak solat. Tentu buat kajian. Yang mana yang paling banyak tak solat? Agak-agak tuan-tuan nampak tak dia punya natijah dia, result dia? Sudah tentu orang yang paling ramai, iaitu orang Melayu lah. Itu signifikannya. Begitu juga, apa juga kita nak buat kajian yang kita nak memperbaiki Islam kepada penganutnya, kita akan jumpa dulu mangsa-mangsanya adalah umat Islam dulu. Namun begitu tuan-tuan sekalian, bangsa Melayu macam juga bangsa lain, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Tetapi disebabkan sekerat, dua kerat, tiga kerat, orang-orang Melayu yang jauh daripada Islam diberikan kuasa tidak amanah, makan rasuah, berjanji tidak pernah ditepati, maka mereka itu ditempelkan dengan bangsa. Maka kebanyakan orang Melayu pun rasa dia allergic dengan bahasa Melayu sebab nampak peribadi hamba Allah 2-3 orang ni. Sedangkan kita sebagai orang Islam, Melayu Islam, kita mesti tidak reda mereka itu mewakili kita. Kita tak boleh reda dia mewakili kita, sebab ramai lagi orang Islam, orang Melayu yang sudah rapat dengan Islam yang lebih layak untuk mewakili kita. Tuan-tuan, lihat betapa besarnya jasa orang dulu-dulu di sekitar tanah Melayu ini. Tuan-tuan tengok dari sudut bahasa, berapa banyak bahasa kita yang kita pakai hari ini
adalah diambil, dicubit daripada bahasa Arab. Al-Quran, masjid, mesyuarat, dewan, banyak lagi. Untuk supaya dikekalkan kita orang Melayu dengan bahasa Al-Quran. Dulu sebelum kita kekal dengan jati diri Islam kita, anak-anak kita yang perempuan namanya apa? Melati, Melaka, Melati, Cempaka, Kenanga. Yang lelaki nama apa? Bujur, tinggi, rendah, bulat. Tapi Islam datang ditukar itu, sebab nak mengekalkan jati diri itu. Itu bahasa. Dari sudut tulisan, tulisan Jawi mewakili tulisan umat Islam di Nusantara ini. Bila nak dikekalkan tulisan Arab kepada tulisan Jawi, ada beberapa masalah. Huruf nga tak ada dalam tulisan Arab, nga. Ca tak ada dalam bahasa Arab, ga tak ada dalam bahasa Arab. Mereka buat inovasi, kekalkan huruf-huruf Arab tetapi tambah saja titik. Kaf tambah titik atas jadi ga. Nga. Ghin tambah lagi 2 titik jadi nga. Bagaimana di benua India tulisan Urdu menjadi tulisan rasmi umat Islam. Di sini tulisan Jawi. Tapi malangnya hari ini tuan-tuan, ujung-ujung bulan nak keluar duit di ATM machine, cucuk kita punya kad, sila pilih bahasa. Bahasa apa keluar? Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tulisan Cina. Semenjak Khair Johari dulu buang sistem penulisan Jawi dalam sistem pendidikan masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat tak sudah jauh daripada tulisan Jawi. Dari sudut tempat, Malaysia dengan Mekah jauh, beribu batu. Tetapi nak bagi dekat Mekah di Malaysia ini, diletakkan beberapa tempat namanya Serambi Mekah. Di Kelantan, di Aceh, dan di selatan Thailand. Di Kelantan masih kekal, di Aceh masih kekal, tapi di selatan Thailand, kerajaan Siam sudah ubah identiti itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tidak menghina bangsa lain, tak ada masalah. Tapi kita kena tahu peranan kita dari sudut sejarah sudah lama. Dan musuh cuba mencairkan identiti ini. Sehingga orang Melayu sendiri kadang-kadang sudah malu nak mengaku Melayu, sebab ada seekor, 2 ekor, 3 ekor orang yang dikatakan Melayu tetapi jauh daripada Islam. Sepatutnya kita tidak layak menjadikan mereka itu sebagai wakil-wakil kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada 2 pendekatan Nabi SAW sebut tentang asabiah. Pertama, Nabi SAW sebut dalam hadis, Ibnu Hajar Asqalani kata hadis ini hadis hasan. Begitu juga Ibnu Muflih mengatakan hadis ini hadis hasan. Seorang sahabat Wasilah tanya kepada Nabi SAW, mal asabiyah? Apakah yang dikatakan asabiyah itu? Antu'ina qaumaka ala zulmin. Kamu menolong kaum kamu walaupun dia zalim, itu asabiyah. Itu asabiyah. Dalam satu hadis Nabi SAW disebut juga, hadis ini hadis yang diletakkan status la ba'sa bihi, iaitu satu hadis Rasulullah menyebut bahawa aminal asabiyati ayyuhibbur rajula qaumahu. Adakah termasuk dalam kategori asabiyah seorang lelaki sayang kepada kaum dia? Nabi SAW sebut la. Walakin, tetapi asabiyah itu ayyu'ina qaumahu ala zulmin. Tetapi apabila dia menolong kaumnya atas kezaliman. Namun dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut man qutila, barang siapa yang mati. Barang siapa yang mati, mati dalam keadaan harbin amiyah, mati dalam keadaan berperang, dia tak tahu hala tuju mengapa mereka berperang. Wa yansuru al-asabiyah, dan dia berperang untuk menolong asabiyahnya. Wa yaghdab lil asabiyah, dan dia marah kerana asabiyahnya. Faqitluhu, dan kematiannya itu jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Maksud di situ tuan-tuan, kita jangan terperangkap dengan proses normalisasi yang meletakkan bahawa seseorang itu sudah tersangat alergik, tersangat dia tak boleh nak sebut Melayu tu. Ini rasis.
Sedangkan orang lain ada DAP, ada MCA, ada gerakan, banyak parti, tapi mereka boleh bersatu dari sudut perjuangan bahasanya, pendidikannya, ekonominya. Dan kita sudah terbukti, kita sebagai orang Melayu, tuan-tuan sekalian, kita sudah terbukti yang pertama, kita menjadi satu bangsa yang telah diamanahkan oleh Allah satu ketika dulu. Jangan kita cairkan amanah Allah ini untuk bawa Islam dalam negara ini. Yang keduanya, sudah terbukti bahawa bangsa ini telah bergadai bergolok untuk meletakkan Islam dalam peta Nusantara ini. Dan kita kena jelas, kita punya sempadan antara perkara yang dibenarkan dengan perkara yang tidak dibenarkan. Dan bagi saya, orang Melayu, Islam hari ini masih relevan. Dan kita kena buat satu corak fikir yang baru, bahawa kita kena lahirkan pimpinan-pimpinan yang tahu. Tuan-tuan, terakhir, saya nak bagi contoh. Saya tak bawa contoh-contoh ucapan daripada Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, sebab nampak dekat persatuan itu ada nama Melayu. Saya bawa ucapan yang dipertua PAS, Dr. Burhanuddin Al-Helmi pada 24 Ogos 1957, seminggu lagi nak merdeka. Dia berpidato. Pidato dia, tuan-tuan sekalian, menyebut tentang cita-cita kami adalah untuk melihat Islam, untuk melihat kemerdekaan, disebut terang-terang bangsa dan kebangsaan Melayu. Bagi PAS, dia kata, merdeka yang sebenar adalah bila kita bebas, bangsa bebas, negara bebas, dan hukum-hukum Islam dapat dilaksanakan di negara ini. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Orang dulu faham, bila sebut Melayu, tuan-tuan sekalian, dia ambil dari sudut bagaimana dia boleh memperkuatkan Islam. Dan itu terbukti, tuan-tuan sekalian. Cuma akhir-akhir ini nampaknya sudah semakin kabur dan sebagainya, perlu dikembalikan untuk tidak berbangga dengan bangsa sehingga menghinakan bangsa orang lain, tak. Tetapi kita lihat relevannya kita. Dan bila kita diciptakan bangsa Melayu, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat tadi, ada manusia yang diciptakan sebagai orang lelaki dan ada yang diciptakan sebagai orang perempuan. Ada peranan masing-masing. Tak boleh kita kata orang lelaki, aku bukan orang lelaki. Orang perempuan, aku bukan perempuan. Itulah jadi LGBT nama dia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Saya teringat kepada apa yang Ustaz sebutkan bila mana Ustaz sebut tentang tulisan Jawi, Ustaz, ya. Teringat dulu sewaktu di Mesir, bila kita pergi kepada para ulama, bagi tahu kita ni datang dari Malaysia, pertama sekali dia berkata, kamu ni bukan Malaysia. Ni tak percayalah kalau kata saya orang Malaysia. Tapi bukan itu dia punya yang saya nak sebutkan. Tapi bila mana kawan-kawan kita ni, pelajar-pelajar Malaysia, jumpa dengan para masyayikh di Azhar, kalau beritahu orang Malaysia ataupun orang Nusantara secara umum, pertama sekali mereka sebutkan, Masya Allah, antum abna ulama ul-Jawi. Masya Allah, kamu ni anak-anak generasi daripada ulama-ulama Jawi, yakni yang masyhur di kalangan orang Arab, para masyayikh Arab. Bukan perkataan Malaysianya ataupun Melayunya, tapi yang saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tadi tentang Al-Jawi tadi, yakni bila sebut Jawi itu merujuk kepada generasi para ulama, generasi pengarang-pengarang kitab, para awliya illa salihin, yang mereka itu datang daripada generasi di Malaysia, di Nusantara secara umum. Begitu juga, tidak kurangnya juga bila mana saya pergi ke Hadramaut, bila diberitahu kepada para masyayikh di situ juga, mereka juga sebutkan perkara yang sama, yakni kamu ni datang daripada satu negara. Kamu buat apa datang sini? Tanyanya macam tu. Kamu kata kamu dari Malaysia, kamu buat apa kat sini? Di tempat kamu tu ulama, Masya Allah, orang-orang ulama Jawi tu Masya Allah. Tapi kalau orang kita belum tentu lagi kenal ulama-ulama namanya Syekh Idris Al-Marbawi dan sebagainya. Jadi Al-Jawi itu di kalangan orang Arab, mereka pandang sebagai orang-orang yang datangnya daripada generasi para ulama, para awliya illahi salihin, yang daripada mereka datangnya kita. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, bila sebut
kemerdekaan, kebiasaan ada daripada kalangan orang yang beranggapan yang namanya merdeka itu adalah bebas daripada sesuatu cengkaman ataupun bebas daripada seorang yang mengkontrol orang lain. Itu yang kita fahami sekarang. Tetapi ada juga yang memahami yang mereka memerdekakan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya dimerdekakan, yakni konsep kefahaman kebebasan itu disalah ertikan. Yang ini umum kepada mana-mana generasi, terlebih lagi kepada generasi kaum muda. Kalau dahulu, mungkinlah 10 tahun yang dulu, kalau sebut sahaja hari sambutan kemerdekaan, pertama sekali yang dirisaukan oleh orang tua kalau orang sebut sahaja sambutan kemerdekaan adalah aktiviti-aktiviti maksiat. Itu pertama kali yang saya ingat, sebab itu generasi orang tua saya bagi tahu macam tu. Kalau sebut sahaja sambutan hari kemerdekaan, itu pertama yang akan dibayangkan. Yang itu tidak akan berlaku kalau bukannya datang daripada apa yang dibuat oleh generasi sekarang. Terlebih lagi kepada generasi muda. Tidak lebih juga daripada orang-orang yang suka untuk menyambut kepada hari-hari kemerdekaan daripada orang-orang muda untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatut. Baginda Nabi kita SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadis, Nasarani asy-syabab wa khadhalani asy-syuyukh. Yang banyak bantu aku, kata Nabi, adalah asy-syabab, orang muda. Wa khadhalani asy-syuyukh, dan yang banyak menyusahkan aku adalah orang tua. Kecil hati orang-orang tua depan kita ni. Tapi yang Nabi maksudkan orang tua di situ seperti orang tua tak guna macam Abu Jahal, Utbah, Syaibah. Tapi yang banyak bantu kepada dakwah Nabi adalah generasi muda. Jadi saya nak merujuk kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Badri Shah Alauddin. Bagaimana dengan jiwa kemerdekaan ataupun kita berada dalam generasi orang yang merdeka supaya dapat memberikan satu panduan bagaimana kepada generasi golongan kaum muda yang sepatutnya mereka berada di bumi ataupun di kaum yang telah dimerdekakan. Falyatafaddal Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya apabila Al-Fadhil Tuan Haji Zamri mula menyentuh tentang susur galur Melayu, kehebatan bangsa Melayu tanpa kita merendahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, saya kira saya jarang dapat peluang untuk nak berbicara tentang Melayu. Sebab kami para agamawan ni biasa diminta cerita Maulidul Rasul, tentang hijrah. Tapi bila ada dah orang buka langkah, kita pun buka juga langkah lah. Seperti yang Al-Fadhil Pengusi sebut tadi tentang bagaimana orang Arab memanggil kita ini daripada keturunan daripada ulama Jawi. Ada sejarahnya bahawa dulu rumpun Melayu, khususnya di Nusantara, kita ambil contoh di tanah Jawa, Islam tidak pernah berkembang selama hampir 800 tahun. Walaupun kali pertama monumen Islam ini ditemui ketika itu di tanah Jawa, sezaman dengan zaman peralihan kuasa antara Ali ke Muawiyah, tetapi Islam tak pernah berkembang. Sebab itu mulai abad ke-10 Masihi terjadi migrasi yang begitu besar keluarga-keluarga ulama Arab ini ke Nusantara. Sebagai contoh, yang pertama keluarga dari suku Lor. Lor ini zaman Raja Nasiruddin bin Badar yang memerintah kawasan Lor di Parsi tahun 912 Masihi. Dia datang bawa keluarga dia untuk berdakwah di tanah Jawa. Masa itu orang Jawa, jangan kita salah faham, Hindu dan Buddha bukan agama yang dianuti oleh orang Jawa. Tetapi Buddha dan juga Hindu ini banyak dianuti oleh keraton. Kalau orang kaulo macam kita orang bawahan, itu agama jadi dipanggil Kapitayan. Kapitayan ini begitu complicated untuk nak diubahkan. Sebab Kapitayan ini menyembah satu Tuhan, namanya Tuhannya itu Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu taya maknanya surung, kosong, tak ada berupa. Sebab itu akidah dalam Kapitayan, tan keno kino pongoyo. Dalam akidah kita, laisa kamitsli syai'un, tidak ada rupa Tuhannya itu. Sebab itu bila datang pendakwah dari tanah Arab, keluarga Lor, sampai sekarang wujudnya dipanggil daerah Loran. Loran ni di kawasan daerah Ngudung dengan Kutus.
ada kaitan macam kita mengkaji sejarah makam Fatimah binti Maimun di Desa Loran, Kecamatan Manyar, itu tanda Muslim masuk pertama di tanah Jawa. Itu asal dari keluarga Lor. Tapi mereka berdakwah gagal. Orang Arab gagal berdakwah di tanah Nusantara. Kemudian mereka kirim lagi keluarga Jawani. Keluarga Jawani ini namanya keluarga Jawani Al-Kurdi, yang juga memerintah Parsi tahun 913 Masihi, dan mereka datang dan tinggal di Pasai di sebelah Sumatera Utara. Dan dari keluarga Jawani inilah yang menyusun khat Jawi, yang artinya tulisan yang dinisbahkan kepada keluarga Jawani. Tapi mereka hanya boleh meninggalkan khat saja. Islam masih belum dapat diaplikasikan di Nusantara. Kemudian para ulama di tanah Arab mengirim pula keluarga Rumai dari Puak Sabangkarah. Puak Rumai ini tinggal di sebelah utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab abad ke-9 dengan ke-10 menyebut Pulau Sumatera ketika itu dengan nama Ar-Rumi ataupun Lamuri. Kalau asal dari Sumatera, Ar-Rumi mengambil nama keluarga Puak Rumai dari Sabangkarah. Tak tahulah S. Rumaino ada kaitan ataupun tidak, tapi namanya Rumai lah, ya. Tapi gagal, dakwah tak berkembang. Sampailah mereka mengantar satu keluarga diraja bernama Sultan Al-Ghabah daripada Rom, yang telah mengirim selama 20,000 keluarga Muslim ke tanah Jawa. Di antara 20,000, orang Jawa ni memang gangster, tuan-tuan. Dia bunuh semua, tinggal 200 keluarga saja. Sultan Al-Ghabah murka, kirim ulama yang ada Power Rangers punya, sakti-sakti punya. Dia kirim ulama, antaranya Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, ataupun orang panggil Syekh Subakir Makam Panjang. Dia hantar ulama yang ada kuasa magic sikit, barulah orang Jawa ni takut sikit. Dia tengok ulama ni boleh angkat botol pakai zup yup, barulah dia sikit hormatlah ketika itu. Tetapi Islam tidak berkembang juga. Sebab itu kita melihat catatan-catatan rasmi Marco Polo tahun 1292, catatan rasmi dia mengatakan semua orang Cina di tanah Jawa Muslim, semua orang Arab Muslim, pribumi belum. Begitu juga 100 tahun kemudian, 1405, Cheng Ho datang singgah di Tuban dekat tanah Jawa. Catatan rasmi Cheng Ho ada 1000 keluarga Cina Muslim. Sama seperti di Surabaya atau Surabaya, ada 1000 keluarga Cina Muslim. Itu sebab MAKMA, Persatuan Cina Muslim, selalu dia orang ceramah, dia orang marah orang Melayu. Dia kata dia panggil kita mu'alaf. Entah-entah dia mu'alaf lebih daripada kita. Sebab Cina lebih awal Muslim dari Melayu, kata. Lantaklah kau mengkaji sejarah. Begitu juga 30 tahun kemudian, 1433, Cheng Ho datang lagi ke tanah Jawa. Kali ini dia bawa sekretari namanya Mahuan. Terkenallah catatan Mahuan. Rasmi mengatakan sepanjang pantai utara Jawa itu dihuni oleh Cina Muslim dan orang Arab. Pribumi belum Muslim. Belum Muslim, artinya sejak tahun 674, sejak mula jumpa batu nisan 674, sezaman dengan Muawiyah dengan Ali, tahun 674 sampai 1433, 800 tahun pribumi Melayu belum Islam. Tapi macam mana tiba-tiba bangsa yang brutal, bunuh pendakwah, tiba-tiba boleh masuk Islam, bahkan menjadi agama yang sangat besar? Jawapannya kerana adalah apabila dakwah diambil alih oleh orang Nusantara sendiri. Rupanya orang kita ni payah betul nak mendengar ceramah-ceramah daripada orang selain daripada bangsa dia. Datanglah Hadramaut ke Yaman ke apa, dia susah betul, dia boleh mengikut, memegang itu tidak. Apabila datangnya satu puak-puak yang hari ini kita kenal dengan namanya, iaitu Wali Songo. Wali Songo lah yang berperanan berjaya mendakwahkan tanah Jawa itu. Sebab itu sekali lagi saya ulang, mendakwah bangsa Melayu bukan satu benda yang mudah. Kalau di tanah Jawa ada masalah dengan dia punya kapitayannya, wah, kalau di sebelah Sumatera pula, mungkin ada yang keturunan Sumatera malam ini,
Mereka pegang kepada agama aliran Bhairawa Tantra yang memuja Mother Goddess. Membuat pula upacara Pancamakara, telanjang bulat, buat bulatan di kawasan Setroloyo, Troloyo. Raja yang terkenal ketika itu Aditya Warman. Patungnya masih ada di Museum Nasional Jakarta. Orang Melayu, patung besar, pijak tengkorak. Dia ni pangeran dari Majapahit. Gangster betul Melayu zaman dulu, sebelum Islam datang. Orang Arab berpusu-pusu nak dakwah, itu memang tak dapat nak didakwahkan. Tetapi alhamdulillah, apabila datang saja puak-puak daripada Wali Songo ini, akhirnya berubah lanskap kita menjadi satu bangsa yang sangat kuat dengan keislaman. Yang bab Wali Songo ni lain tahun kita sambung. Nanti tak jadi ceramah Merdeka Malaysia, Merdeka Indonesia pula malam ni. Pengusi tadi tanya tentang macam mana peranan budak-budak muda sekarang ini. Saya kira malam ini para belia, belia wanis, remaja yang ada, termasuklah remaja purba pun ada juga. Tak apalah, kita bincang sajalah. Menurut ahli psikologi, umur manusia ini dia terbahagi pada 3, kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Dan secara umumnya orang muda dia duduk pada kategori yang kedua. Dan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54, Allah Ta'ala menyebut orang muda ini dia berada pada fasa yang paling gagah sekali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tuhan yang menjadikan kamu, mula-mula kamu lemah, kemudian menjadi kuat. Yang kuat itu orang muda lah. Selepas kuat, dia jadikan kamu lemah semula dan ditumbuhkan uban pula di atas kepala kamu. Artinya balik jadi lemah balik. Maka di sinilah orang muda Tuhan nak tunjukkan dia punya aset, dia adalah aset tanah air. Orang muda adalah kekuatan sesebuah negara. Benar apa hadis yang dibacakan oleh pengusi tadi bahawa yang mendukung dakwah Nabi orang muda. Sebab itu ketika mula-mula Nabi melibatkan kerja dakwah, itu memang melibatkan orang muda. Abu Bakar As-Siddiq umur baru 37 tahun ketika itu. Begitu juga Umar Al-Khattab baru 27 tahun. Itu juga Zubair Al-Awam baru 15 tahun umurnya. Bila dakwah dah bergerak laju, Nabi masih kekalkan menggunakan biro belia ini untuk membantu kerja-kerja dakwah. Ja'far bin Abi Talib umurnya baru 20 tahun, ketuai rombongan ke Habsyah, chef de mission. Bayangkan. Begitu juga Mus'ab bin Umair umurnya baru 24 tahun, pegawai PTD pertama. Dihantar untuk jadi duta ke Yasrib ataupun ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Pegawai takbir dan diplomatik tu, M54 agaknya masa itulah grade dia. Begitu juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu umur 17 tahun, tapi dilantik menjadi panglima tentera ketika membebaskan Palestin. Sebab itu kepada orang muda-muda sekalian, marilah kita ambil keinsafan bahawa survival tanah air kita, survival agama dan bangsa kita terletak pada bahu saudara-saudara sekalian. Sebab itu kita melihat kalau dalam sudut sejarah kemerdekaan, semasa para pemuda belia menentang Malayan Union dahulu, perkataan merdeka ini ditulis dalam tulisan Jawi, Mim, Ra, Dalia, Kaf, Alif. Setiap huruf mewakili maksud yang berbeza. Merdeka itu singkatan daripada mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Perjuangan merdeka memang atas agama, semata-mata kerana agama. Bukan kerana kita nak memerintah sangat. Memerintah itu satu bab lain. Tapi yang paling utama adalah agama. Sebab itu ketika kita kali pertama dijajah pada hari Jumaat 15 Ogos 1511 oleh kerajaan Portugal. Portugal menjajah negara kita atau lebih khususnya di Melaka selama keseluruhannya 446 tahun. Penjajah seluruhan 446 tahun, Portugis jajah kita 130 tahun. Maka selepas 446 tahun atau bersamaan 162,905 hari, kita akhirnya merdeka. Tapi adakah merdeka itu datang umpama embun di waktu malam? Adakah merdeka itu hadir umpama magic, abrakadabra sim salabim, terus merdeka? Tunku Abdul Rahman pergi stadium terus istiadat. 446 tahun kita jatuh dan bangun untuk nak halau penjajah ini. Dan kebanyakannya digerakkan oleh orang muda-muda.
Tahun 1511 ketika Portugis menjajah kita, orang jarang membincangkan adakah orang Melayu ketika itu tak bangun langsung. Jawapannya orang Melayu bangun. Tahun selepas daripada Portugis menjajah, tahun 1521 sudah berlaku penentangan rasmi di bawah pemerintahan kerajaan Sultan Ali Mughayat Shah. Kemudian Sultan Alauddin Al-Qahar tahun 1537, tahun 47 dengan 64 serang juga Melaka. Tapi Melaka masa itu Portugis pakai senjata moden, kita pakai parang, masih lagi pakai keris. Begitu juga Sultan Ali Riayat Shah tahun 1573, 75 dan 77. Sultan Iskandar Muda 1615, 1638. Sebab itu jangan ingat orang tua-tua dulu tidur. Tak, berjuang habis-habisan. Begitu juga Belanda datang. Ketika Belanda datang tahun 1641, Belanda memerintah Melaka Johor 183 tahun. Dia menjadi tuan di negara kita. Adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Nenek moyang tuan-tuan keturunan Bugis mana tidur? Bugis telah serang Melaka ketika itu tahun 1782 sampai 84. Maka terkenalah di dalam sejarah almarhum Raja Haji Teluk Ketapang yang meninggal di kota Melaka, tangan kanan memegang badik, tangan kiri memegang kitab Dalailul Khairat. Walaupun mereka berjuang menggunakan senjata kampung, berlawan dengan tentera musuh yang ada meriam, senapang macam-macam, tapi bila sudah bergema Allahu Akbar, yang lain jadi kecil. Belanda jadi kecil. Siapa yang menggerakkan mereka? Orang-orang muda ketika itu. Begitu juga ketika orang putih datang tahun 1786 menerusi tipu daya menjajah Pulau Pinang pada peringkat mulanya. Dan selepas mereka buat tipu daya di dalam perjanjian Pangkor 1874, mereka kuasai tanah Melayu keseluruhannya kecuali Johor yang hanya tahun 1910 baru diserahkan kepada orang putih. Dalam tempoh 117 tahun itu, adakah orang muda-muda ketika itu tidur? Jawapannya tidak. Sebab itu yang paling kita khawatirkan adalah anak muda sekarang tidur. Tapi orang Melayu memang kuat tidur pun tuan-tuan. Orang sampai buat analogi, dia orang putih dengan orang Melayu dua bangsa beza. Orang putih kalau seorang apa dia buat? Maksudnya kalau seorang dia membaca. Kalau berdua dia travel, mengembara. Dia kayu basikal daripada Kuantan sampai Johor Bahru, bayangkanlah, ikut Jemal Luang. Tapi orang putih kalau bertiga apa dia buat? Orang putih kalau bertiga dia jajah orang. Ini perangai Mak Saleh, tuan jangan baik dengan orang putih. Dia kalau dia seorang dia baik dengan kita. Kalau ramai dia nampak kita bodoh. Itu perangai orang putih. Cuma yang terbaru orang putih ada perangai lah. Kalau dia beramai dia telanjang atas gunung. Ni yang baru punya. Ni yang terbaru punya hobi dia pula. Orang kita pula lain sikit. Asal seorang apa dia buat? Asal seorang tidur. Asal berdua ngumpat. Ngata tak ada, tak betul. Asal bertiga mengetih. Dia tak boleh ramai. Asal ramai tertariklah jawab. Tapi nasib baik nenek moyang kita dulu tak ada perangai ini. Mereka berfikir siang malam, macam mana anak cucu aku? Adakah mereka boleh mengumandangkan azan 5 kali satu hari di Seksyen 13? Kalau aku tak berbuat sesuatu, apa jadi pada anak cucu aku? Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Negara sedang susah, sedang terancam, ada masalah. Bagaimana kita menambahkan masalah atau jom partner in nation building, bangunkan sama-sama. Sebagaimana nenek moyang kita dulu tidak tidur, jom kita pun jangan tidur, bantu bangunkan. Sebab kita apa pun yang terjadi, kita tak ada tempat dah nak pergi. Tak ada tempat dah. Tuan-tuan yang asal daripada Bugis pun, kalau balik ke Sulawesi, tak ada orang kenal tuan-tuan. Tuan-tuan yang asal daripada Jawa, Ponorogo, balik semula ke Jatim, tak ada orang kenal dah tuan-tuan. Kami yang asal daripada Sumatera, balik Minangkabau, Pagaruyung, tak ada orang Pagaruyung dah kenal kami. Inilah tanah air kami, dunia sampai akhirat. Maka jom kita bangunkan. Dan potensi ini ada pada orang muda-muda. Sering saya bawa contoh, untuk bangun negara kena umpama 5 jari ni. Jari pertama ni, jari ibu ini kita panggil siapa? Pemimpin. Pemimpin umpama jari ibu. Apa sebab? Pemimpin sebab dia punya ibu jari dia mahal. Tuan-tuan kalau jumpa MB, jumpa YB, minta sponsor, Tok Seri, Datuk, YB, minta kipas, dia buat macam ni, luluh saya awak. Ibu jari minta. Jangan minta kami, ibu jari tak luluh. Tak laku ibu jari kami ni. Yang kedua jari telunjuk. Siapa jari telunjuk? Orang kaya. Orang kaya. Dalam kampung kita, Seksyen 13, orang kaya jangan kita kesampingkan. Orang kaya dia umpama jari telunjuk sebab orang kaya dia punya telunjuk dia mahal.
Orang kaya dia pergi kedai, dia tunjuk barang, token hantar ke rumah. Cina percaya jari dia. Sedang macam kita ni jenis habis bulan, habis gaji. Dia tak ada, tunjuk-tunjuk tak laku. Lu siapa? Dia tanya siapa. Laku kod memot, apa lakulah yang jenis kosong deposit ni laku. Ni jari tengah, ni saya tak angkat tinggi lah, kamera banyak, mau bahaya, fitnah pula nanti. Kan dia edit, dia ambil tu, aku tunjuk tu pada ceramah sebanyak-banyak tu dia tunjuk. Jari tengah. Siapa umpama jari tengah? Agamawan, para ulama. Mereka di tengah-tengah. Kenapa? Mereka tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Mereka milik semua orang. Sebab mereka ni beri nasihat. Memberi nasihat. Ini jari manis. Siapa jari manis? Ni orang muda. Jari manis ni banyak keistimewaannya. Antara jari manis ni orang pakai cincin. Pakai cincin. Kenapa cincin? Kalau hari perkahwinan, orang sarungkan di jari manis. Apa sebab? Cincin itu simbol harapan. Artinya pada orang muda kita letakkan harapan. Maaf tuan-tuan yang dah 5, 6, 7 series, minta maaf. Ni bukan nak mengenepikan tuan-tuan. Saya secara peribadi, saya tak pernah dengar ada orang bagi letak harapan pada orang lama. Saya tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar? Kok ada orang ucapan kat Tram Merdeka ke mana-mana, pakcik-pakcik harapan bangsa, makcik-makcik inilah tiang negara. Saya tak aja dengar. Walaupun kan nak kumpul orang, aku tak pernah dengar orang berucap begitu. Yang kita akan dengar, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Itu biasa je. Berikan aku 10 pemuda akan kugegarkan dunia ini, kata Soekarno. Tapi berikan aku 10 orang tua akan kugegarkan Gunung Merapi, kata dia. Gunung Merapi itu gunung berapi tapi tak pernah meletup. Dia batuk je. Gitu je. Dia tak pernah keluar lava pun. Batuk je kerja dia. Tapi yalah, manis, jari manis ni banyaklah maksudnya. Selain pada pakai cincin, jari manis ni juga nama pun manis. Artinya zaman muda zaman paling manis. Tuan-tuan, zaman kita paling gagah, naik tangga tingkat 10 tak pancit, umur berapa? Zaman sekarang naik tangga berpapah, meninggal dah aku nikah. Meninggal dah aku nikah. Tak ada nyawa nak sampai tingkat 4. Sekarang main badminton, takut. Sebab itu orang kalau buat, kata masjid, esok nak buat kayuhan basikal, kena cek balik borang tu berapa umur yang masuk. Kalau banyak yang lebih pada 4 series, 5 series, kena sedia 7 ambulan. Macam-macam kita akan hadapi masalah. Obat dia kita kena cek. Bukan tak boleh buat pertandingan sukan, risikonya tinggi. Sebab zaman paling manis untuk dikenal zaman muda. Zaman tak ada penyakit. Zaman muda kita demam, minum air suam sihat dah dululah. Dah berumur ni luka sikit 4 hari baru sembuh. Allah, meninggal dah aku nikah. Lambat betul baik kalau dah tua-tua ini. Ibu-ibu di belakang. Zaman bila puan-puan paling comel sekali? Bukan zaman sekarang tak comel. Paling cantik masa muda, sweet 17. Cuba ingat balik masa umur belasan tahun. Berdiri tepi jalan berapa kenderaan horn kita? JCB, Berdoza, semua horn. Sebab sweet 17. Tunggu nanti puan-puan umur 71, berdiri tepi jalan senyum, orang lari. Keluar pula sinar harian, hantu pula lah kat Sempang, section 13. Orang kata kita hantu pula. Berapa ramai primadona filem Tanah Melayu, heroin hebat tahun 60-an. Dulu Ratu Singapura, Ratu Kebaya, bagai-bagai. Sekarang umur masih panjang, orang panggil dia berlakon. Tapi panggil berlakon jadi apa? Jadi nenek kebayan dengan hantu. Itu je watak dia sesuai. Artinya zaman paling manis zaman muda. Tapi orang muda jangan sombong pula. Wah, ustaz sedap ni ngutuk orang tua. Jangan. Sebab kita orang muda macam kelapa muda. Kelapa muda ni tak ada minyak, tak pakai pun. Orang tua, orang muda, dia kena gabung. Sebab orang tua ni nama pun orang tua. Orang muda ni kita panggil pemuda. Orang tua kita panggil petua. Orang tua banyak petua. Kita kena belajar dengan mereka sebab mereka dah lama menjalani kehidupan. Orang muda yang tak suka kepada sejarah, dia akan mengulang sejarah. Dan sejarah ada pada orang lama. Sinergikan. Jari yang terakhir, jari kelengkeng. Siapa umpama jari kelengkeng? Kaum wanita. Kenapa wanita umpama jari kelengkeng? Kelengkeng adalah jari paling kecil, tapi walau dia paling kecil, dialah paling mantap sekali. Banyak pekerjaan yang jari lain tak boleh buat, jari kelengkeng boleh buat. Tuan-tuan kalau gatal telinga, ibu jari ni poseh pun tak guna ni. Harap besar je lebih. Yang lain harap panjang je lebih. Guna tak boleh. Tapi kalau gatal telinga, yang paling mantap kelengkeng inilah.
Artinya orang perempuan ada peranan mereka yang kita orang lelaki-lelaki tak boleh challenge. Bab perasaan, bab ketabahan serah pada orang perempuan. Majlis forum ceramah tak ada orang perempuan, tak makan panelis malam ni kalau tak ada orang perempuan menyediakan. Sebab orang perempuan dia orang ada kelebihan. Yang nak saya bawakan adalah 5 jari ni kalau dia bersatu, dia akan membentuk gumpalan penumbuk yang padat. Maaf, ni bukan ajuk penumbuk tak, contoh saja. Ni kalau genggam ni kuat betul ni. Ini kalau dihayunkan insya-Allah boleh menumbangkan apa saja. Tapi kalau salah satu terungkai, kaum wanita tak terlibat dalam pembangunan negara, orang-orang muda tak terlibat, orang-orang kaya tak dibawa berbincang nak buat program. Kekuatan apa kita buat dengan tangan begini? Nak ajak orang bertumbuk, siapa takut? Mula bertumbuk dengan aku. Orang kata, dia tangan begitu. Tapi kalau padu dan padat, orang kawan-kawan segan dengan kita. Sebab tu, wahai anak-anak muda sekalian, jangan tidur. Jangan tidur. Kerana dulu masa nenek moyang kita muda, mereka tak pernah tidur untuk nak memastikan anak cucu mereka iaitu kita hari ini dapat mendengar azan 5 kali sehari di negeri kita yang kita kasih ini. Sekadar itu tuan-tuan, wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Badri Shah di atas perkongsian dan juga panduan serta pedoman kepada generasi muda terutamanya. Kata para ulama, sesuatu majlis itu nampak ataupun dapat barakah bila mana ramai orang tua. Dan sesuatu majlis itu dapat barakah plus tambah izzahnya bila mana ramai orang muda. Jadi majlis kita alhamdulillah malam ni mudah-mudahan ada barakah dan juga ada izzahnya. Jadi hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Datuk tadi, berkaitan dengan generasi ataupun kaum muda, ini adalah umur keemasan. Sebab tu dalam sebuah hadis yang semua daripada kita pun hafal kan, 7 golongan yang Nabi sebutkan, sab'atun yadhilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Antara daripada mereka yang Nabi sebutkan adalah syabab, orang muda, yang mana mereka itu bila mana diundang maksiat mereka tolak, yang mana mereka itu hati mereka terikat dengan masjid. Jadi generasi muda ni Nabi sebutkan sebagai generasi yang antara yang di-offer oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan naungan pada hari di mahsyar nanti yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tapi orang tua jangan sedih, sebab apa yang Nabi sebutkan itu juga sebenarnya, walaupun Nabi sebutkan itu kepada orang asyabab, bukankah semua orang tua pun melepasi kepada umur syabab baru jadi asyuyukh, baru jadi orang tua. Jadi sebenarnya peluang tu ada kepada semua. Jadi hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, di antara kata-kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah sebutkan al-ijtima' aslu kullu khair wal iftiraq aslu kulli syarr. Perpaduan ataupun kesatuan adalah punca kepada semua kebaikan di dalam sesuatu tempat, sesuatu daulah, sesuatu negara. Bila mana ada perpaduan, bila mana ada kesatuan di kalangan umat Islam secara khusus, maka kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu adalah punca asas kepada khair, kebaikan yang akan berlaku di situ. Wal iftiraq asasu kullu syarr. Tapi bila mana ada perpecahan, itu sebenarnya adalah asas kepada semua perkara-perkara yang tak baik yang akan berlaku di sesuatu tempat. Maka erti kemerdekaan ini tak akan tercapai kalau bukan kerana perpaduan. Jadi saya teruskan kepada Al-Fadhil Ustaz Sahibus Samaha, Ustaz Haji Zamri. Bagaimana Ustaz perpaduan yang telah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang patut kita terapkan sebagai generasi yang datangnya daripada anak-anak merdeka. Fadhal Ustaz. Terima kasih saudara pengerusi. Soalan yang sangat cantik untuk kita fikir bersama. Kerana soal perpaduan, soal kesatuan adalah merupakan formula untuk kita mengekalkan tapak yang saya sebutkan pada awal tadi. Tapak atau anak tangga. Sekiranya tapak dan anak tangga ini berjaya direputkan oleh orang lain, maka kita tidak akan dapat lagi menapak ke atas lagi. Dan kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang kita diberikan amanah
untuk kita menjaga perpaduan ini. Sehingga ketika Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azharnya, ketika beliau lalu menafsirkan ayat Bugha, ayat bagaimana dua kumpulan mukmin sedang bergaduh, maka beliau mengungkapkan bahawa kalau kita melihat dua orang yang beriman, dua kelompok Muslim yang sedang bergaduh, wajib hukumnya kelompok nombor 3 datang mendamaikannya. Fa aslihu baina akhawaikum. Wajib kelompok ketiga mendamaikannya. Dan bagaimana Nabi SAW berjaya menggunakan tongkat sakti perpaduan ini sehingga mengubah landscape sejarah itu sendiri. Dan sekiranya kita ingin mengulangi kekuatan itu kembali, maka kita kena ulangi apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata Imam Malik, lan yusliha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan jadi baik, tidak akan diperbaiki kecuali menggunakan formula yang awal dulu boleh jadi hebat. Nabi SAW bagaimana mempertautkan antara Muhajirin dan Ansar, dan di kalangan orang Ansar itu sendiri dipertautkan Aus dan Khazraj. Dan Nabi SAW hidup sekilas, seiras macam kita hidup juga dari sudut status sosial ataupun keadaan masyarakat. Dari sudut akhlak, zaman Nabi SAW ada arak, ada zina. Zaman kita pun begitu, ada arak dan ada zina. Dari sudut ekonomi, zaman Nabi SAW dulu ketika baginda mula menyampaikan risalah, riba menjadi satu sistem nilai hidup dalam masyarakat. Sekarang pun begitu. Kadang-kadang di tempat saya lah di Perak sana, masih kedapatan masjid-masjid dan surau-surau parking dia punya dana kutipan tu di bank-bank komersial, bank-bank riba. Dari sudut politik pun begitu. Zaman sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, bagaimana penduduk di Madinah itu berjaya dikotak-katikkan oleh orang Yahudi sebagai batu api. Dicucuk sana, dicucuk sini. Dan itu juga berlaku pada hari ini. Kadang-kadang kita tidak nampak musuh sebenar, kerana kita nampak musuh yang kadang-kadang satu akidah. Masjid dan surau hari ini sangat jarang untuk membicarakan soal walak dan barak, soal bagaimana hubungan kita sesama Islam dengan hubungan kita dengan orang yang bukan Islam, dari sudut asas tauhid itu sendiri. Nabi SAW datang, diajar semula, dibentuk semula masyarakat, dan akhirnya membentuk satu perpaduan. Tuan-tuan sekalian, ayat yang pertama turun itu Iqra, itu ilmu. Yang dengan ilmu riba dibuang, yang dengan ilmu perpaduan antara Aus dan Khazraj dapat disimpaikan dengan baik, iaitu dengan ilmu itu sendiri. Maka seperti mana oleh Datuk tadi, harapan masa depan negara kepada para pemuda, batas yang sudah dibentuk oleh orang-orang lama, bismillah, masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih. Tuan-tuan nanti kembali kepada Allah dengan jasa masing-masing. Bebanan itu akan kami tanggung seterusnya, dan kita memerlukan satu bentuk pemikiran yang baru, iaitu apa juga kita diletakkan, kotak mana pun kita diletakkan, parti mana pun kita diletakkan, kita kena letakkan Islam sebagai nombor satu. Kepentingan Islam itu nombor satu. Apa yang berlaku hari ini, tuan-tuan sekalian, di kalangan orang Melayu yang diwakili kadang-kadang oleh mereka yang tidak layak, ingin bercakap mengenai hal kelambu umat Islam sendiri, kadang-kadang terpaksa tengok kawan sebelah kanan senyum kegiling, tengok kawan sebelah kiri senyum kegiling, nak cakap mengenai hal ehwal umat Islam sendiri. Tuan-tuan sekalian, sudah tidak ada wewenang sendiri walaupun umat Islam 60%. Yang saya ungkapkan bahawa umat Islam, khususnya orang Melayu, ahli-ahli politik umat Melayu contohnya, ingin memaparkan wajah siapa yang paling manis menyantuni orang lain. Hasilnya mereka dapat apa mereka dapat, kita, tuan-tuan sekalian, makin kita mengikis apa yang sedang ada. Kita perlu mempunyai satu arus baru, satu pemikiran baru, anak-anak muda.
Dan saya selalu bercakap di masjid saya, di Masjid Abdul Rahman Auf. Saya kata, jemaah kita ni macam-macam. Ada yang PKR, ada yang UMNO, ada yang PAS, dan ada yang baru, JHB. Tapi pastikan kita buktikan di masjid kita, kita buktikan bahawa kita sama-sama sujud di hadapan Allah Ta'ala dan kita wujudkan kesatuan di tempat kita sendiri. Dan hasilnya sampai sekarang di taman saya itu tidak naik cabang ke ranting ke apa ke, dia punya sembak-sembak tertentu. Yang penting kita kena letakkan Islam itu bentuk pemikiran yang baru. Dengan itu tuan-tuan sekalian, itulah yang akan mengikat kita. Tuan-tuan, survival masa depan negara kita sangat bergantung kepada bagaimana cara kita berfikir. Tuan-tuan sekalian, isu hudud contohnya kadang-kadang. Orang lain sudah tidak bersuara tetapi kita sendiri yang bersuara mewakili mereka. Dan banyak lagi isu-isu yang sepatutnya kita umat Islam kena meletakkan kepentingan Islam itu. Sebab itulah sejarah dulu. Bagaimana Imam Malik sebut awal tadi, daripada berbagai kelompok, berbagai etnik dan sebagainya. Saya sendiri tuan-tuan, Datuk sebut orang Jawa tadi, terasa juga saya saya orang Jawa. Tetapi paling tidak Islam sudah mempersatukan itu, dileburkan rasa bangga dengan bangsa sendiri sebab Islam itu. Dan kita sudah rapat dengan Islam. Hari ini kalau saya jadi imam, insya kejap lagi, saya sebut Allahu Akbar, tidak, saya sebut Allahu Gedi. Di belakang saya orang tidak sebut Allahu Maha Ganal, Maha Godang, tak ada. Sebab kita sama-sama boleh sujud pada Allah Ta'ala. Kita boleh meletakkan apa yang kita rasa hebat dan sebagainya dengan kepala otak kita tu, tak kala berhadapan dengan Allah Ta'ala, kita menjadi hamba-hamba. Semua sama. Inilah tuan-tuan sekalian landscape yang akan kita bentuk pada masa akan datang. Dan saya ulang pada tuan-tuan, anak tangga atau tapak yang kita sedang nikmati hari ini dalam bentuk perpaduan sedang cuba untuk direputkan oleh anai-anai. 57 tahun kita merdeka, masalah urus tadbir tak selesai lagi. Masalah urus tadbir negara, rasuah masih ada, pecah amanah masih ada. Belum pun selesai urus takbir 57 tahun, tak selesai lagi urus takbir, kita menghadapi satu lagi masalah, iaitu masalah nak merubah jati diri Malaysia itu sendiri. Saya bagi contoh tuan-tuan sekalian, sedikit masa tuan-tuan sekalian. Contoh, kalau seorang itu nak masuk Islam, apa syarat utamanya? 2 kalimah syahadah. Islam lah dia, batang tubuhnya Islam lah tu. Tuan-tuan jumpa tak kadang-kadang macam siapa yang masuk Islam baru ni, Stacy. Tuan-tuan kenal Stacy? Saya pun baru kenal. Surah masuk Islam, dia syahadah. Sudah Islam kan dia? Sudah Islam. Tapi kadang-kadang dia ketika sudah syahadah, dia tak pakai tudung juga. Kadang-kadang semayang pun tidak. Bukan dialah, merujuk pada orang lain lah. Tak cukup 5 waktu. Adakah dia itu sudah keluar daripada Islam? Dia masih Islam sebab dia sudah ada syahadah. Jati dirinya dia adalah seorang Muslim atau Muslimah. Negara ini kalau diibaratkan sebagai satu batang tubuh, kalimah syahadahnya di mana? Kalimah syahadahnya adalah pada artikel 3 Perlembagaan Negara. Islam adalah agama persekutuan. Itu batang tubuh dia. Ustaz, Kelang Carlsberg ada di Selangor, Ustaz, besar. Lebih besar daripada negeri lain. Kemudian tengok di Genting Highland, di Pahang. Selangor, Pahang. Itu mungkar-mungkar besar, Ustaz. Ya, itu mungkar besar. Tetapi sama tak kes macam tadi ni, yang dia 2 kalimah syahadah sudah dah, tapi sembahyang tidak. Tak tutup aurat. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam perlembagaan perkara 3 Perlembagaan Negara menyebut Islam adalah agama dinudaulah, agama persekutuan. Sepatutnya daripada situ, itulah anak tangga untuk kita naik lagi. Artikel 11/4 contoh,
Negeri-negeri boleh buat undang-undang. Kalau sekiranya agama lain didakwahkan kepada orang Islam, boleh diambil tindakan, tangkap. Yang tukang tangkap bukan pungut kuasa JAIS, yang tangkap adalah polis, sebab ini undang-undang negara. Artikel 12/2 contoh. Kerajaan, mana-mana kerajaan yang sedang ada, mesti boleh memperuntukkan sejumlah wang tertentu untuk institusi agama. Orang lain tak boleh nak soal. Sepatutnya itulah sebagai anak tangga nak terus naik ke atas. Tetapi malangnya oleh kerana sistem mentadbir negara, kadang-kadang sistem nak balas jasa, itu yang kadang-kadang orang yang tak layak, tak kompeten, kadang-kadang diberikan jawatan yang besar tu. Sebab itu terpaksa saya melawan seorang menteri yang baru naik, mengatakan berlakon pegang-pegang sikit, cium-cium sikit itu tak apa, itu nama berlakon. Tuan-tuan sekalian, proses mereputkan anak tangga, tapak itu sedang berlaku hari ini. Itu tak cerita lagi tentang kristianisasi. Itu tak berlaku lagi mereputkan negara melalui proses ekonomi, TPPA, yang orang tak ambil kisah hari ini. Dalam 29 bab perjanjian TPPA, hanya 6 saja yang menyangkut terus soal perdagangan. Yang lain itu soal undang-undang kedaulatan negara dan sebagainya. Orang tak soal yang itu. Hari ini orang tak tengok pun. Sedangkan ia melibatkan masa depan negara. Yang dijangka kalau ditandatangani bulan 11 ini, banyak perkara yang kita sudah gadaikan. Sebab itu kami menjalankan kempen jangan jual negara. Benda-benda besar ini kita tak nampak sebab kita selalu bergaduh sama kita. Itu yang taat agama pula bergaduh soal khilafiyah. Tahlil tak tahlil, kunut tak kunut. Tarawih 20/8. Itu golongan orang yang ta'iin, orang yang taat tu, orang yang taat. Kita tak berbahas lagi dengan orang yang jahil. Banyak sangat tuan-tuan sekalian yang sampah-sampah yang menyebabkan kita tak nampak cabaran besar negara yang akan datang. Hati-hati tuan-tuan sekalian, jangan sampai golongan yang akan datang mencela kita. Seperti melukut di tepi gantang. Masuk tak penuh, keluar tak luar. Campak di tengah padang tidak dipatuk ayam, campak di tengah air tidak disudut itik. Disebabkan kita jauh daripada agama kita, lebih memilih untuk berpecah daripada bersatu. Sedangkan arahan Al-Quran minta supaya kita bersatu. Wallahu alam tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan memberikan satu sentapan kepada kita untuk berfikir tentang tanggungjawab yang besar di hadapan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Sahibus Samah Ustaz Haji Zamri Hashim di atas kupasan yang telah disampaikan oleh beliau berkaitan dengan perpaduan. Secara kesimpulan, seolah-olah apa yang Ustaz sebutkan tadi bersangat menepati seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. yakni tegahan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berpegang dengan tali Allah, yakni dengan agama Allah, ajaran manhaj kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tafarraqu, dan jangan sesekali kamu berpecah. Dan saya ulang lagi seperti mana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam salah sebuah kitabnya, Al-Ijtima' asas kullu khair. Kesepakatan ataupun perpaduan yang ada kepada sesuatu kaum, sesuatu masyarakat di sesuatu negara, maka itu adalah sebagai asas kepada kebaikan yang akan berlaku di negara tersebut. Dan punca kepada kejahatan, wal iftiraq asasu kullu syarr. Bila mana dah berlaku perpecahan, tak kira dengan apa pun faktor yang namanya perpecahan, asasu kullu syarr, maka itu akan menjadi sebab kepada kerosakan yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita pun telah masuk kepada pusingan yang ketiga di waktu-waktu yang terakhir daripada forum kita malam ini, dan saya terima ada soalan-soalan daripada hadirin dan hadirat kita. Soalan yang pertama mungkin saya tujukan kepada Sahibus Samahah Al-Fadhil Ustaz Badli Shah. Ada yang bertanyakan di dalam sebuah ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia manusia di sisi Allah ialah yang lebih takwanya, tetapi sukar mereka dipilih jadi pemimpin mengikut sistem undian.
Bukankah indah seandainya orang yang mulia di sisi Allah ini menjadi pemimpin? Silakan Al-Fadhil Datuk untuk memberikan kupasan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, idealnya kita mengharapkan seseorang yang bakal menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin itu biarlah orang bertakwa. Takwa ni luas sangat dia punya huraiannya. Tuan-tuan jangan ingat takwa ni maknanya tak tinggal sejadah. Takwa bukan diukur dari munda mandi pergi Mekah Madinah. Takwa bukan diukur berapa panjang dia punya serban. Takwa ni hahuna kata Nabi, bukan penampilan, dalaman. Dan yang dalam hanya Tuhan saja yang mengetahui. Cuma kata orang tua-tua dulu, bukan senang nak cari pemimpin yang sesempurna kehendak kita. Apa tanda borong perpat memakan gambir sarang berangin? Apa tanda kiamat dekat? Orang pandai diangkat jadi pemimpin, itu tanda nak kiamat. Nak mencari pemimpin ni orang tua-tua dulu aja. Jika memilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Jika memilih pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Maknanya baik satu part, cerdik part yang lain. Kalau baik zikir tak berhenti, tapi tak cerdik tak guna juga. Kita nak dua-dua. Sebagaimana kata orang tua-tua, pemimpin ni orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan serambut, dimuliakan sekuku, diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan, diberikan beban berat, diberi tanggungjawab, diikat sumpah dan janji, disimpan petua dan amanah. Pemimpin itu memakai syarak lahir dan batin, imannya tebal, adat pun kental, takwa pun nampak, ilmu pun banyak, berlapang dada, berfikiran panjang, muka jernih, berlidah fasih. Ciri pemimpin itu sudah ada. Tetapi ya, saya setuju, orang baik memang wajar jadi pemimpin. Tapi baik itu masih belum mencukupi. Kecerdikan itu salah satu elemen yang sangat mustahak. Dalilnya begini, ada satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis nombor 1725, balik boleh rujuk. Hadis ini menceritakan tentang pengalaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia satu hari jumpa Nabi minta jawatan. Dia jumpa Nabi, ya Rasul, ala tasta'miluni? Ya Rasul, tak nak pilih saya ke pegang jawatan? Abu Dzar ini kalau kita nak rungkai sejarah, siapa dia? Orang baik. Orang baik. Ketika dakwah sir, dakwah rahsia, dia dakwah terang-terang. Orang pukul dia. Daripada Bani Ripar pukul dia. Oh, jihad, dia tak kira. Dia orang baik. Ibadah tak, memang bukan calon-calon orang lah ibadahnya. Tapi bila dia jumpa Nabi, dia sebut, ala tasta'miluni, tak nak lantik saya ke? Maka fadaraba biyadihi ala mankibi. Kata Abu Dzar, bila saya cakap begitu, Nabi pun peluk saya. Kemudian Nabi mengata, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun. Hadis ini panjang. Kata Nabi, Abu Dzar, mu lemah, mu dok. Innaka dha'ifun, mu dok. Kamu lemah. Mu baik tapi mu lemah. Sedangkan ini adalah amanah besar, dan pada hari kiamat jawatan ini akan menghinakan kamu dan kamu akan menyesal nanti. Ulama yang mensyarahkan hadis Muslim ni panjang lebar lah, membawakan beberapa kisah-kisah yang berkaitan tentang ramainya orang baik-baik di sekeliling Nabi namun tak diangkat juga. Sebab baik, ya, kita nak orang baik. Tapi kalau terlampau baik sangat sampai tak boleh buat keputusan, letih juga tuan-tuan. YB boleh ni. Nantilah saya semai ajak. Letih. Dia tak firm, letih juga. Begitu juga yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah lantik seorang gubernur di Hims. Hims ni kawasan di Syria sekarang. Namanya Sa'ad bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Bila dia dihantar jadi gubernur, kalau sekarang ni menteri besar lah, kalau sekarang ni kan, mewakili kerajaan pusat di Hims. Dihantar duduk sebulan dua, rakyat di kawasan Hims hantar surat mengadu aduan.
Macam Biro Pengaduan Awam jugalah, BPA hantar Biro Pengaduan Awam ke Omar Al-Khattab. Omar tengok aduan ni banyak. Semua orang, DO hantar, ADO hantar, pengurusi JKK hantar, menazir masjid hantar, semua komplain tentang prestasi Sa'ad bin Amir Al-Jumahi. Omar terduduk, takkan aku salah pilih orang. Aku nak pilih dia ni, aku semayang minta Tuhan tunjuk, aku rasa dia ni berkelayakan, orang baik, semayang tak tinggal, aku hantar dia jadi pemimpin. Tengok orang komplain, ini mesti surat layan fitnah ni, surat khabar nyamuk dah ni fitnah lah ni. Tapi bila dah tengok dia punya aduan tu lebih kurang je ayatnya, ini dah macam berpakat, tak boleh jadi. Dia pun panggil Sa'ad bin Amir Al-Jumahi menghadap. Dia panggil depan, Sa'ad, saya hantar petugas memimpin HIMS, tengok orang komplain, berapa banyak surat orang hantar. Serentak sama je dia punya aduan. Pertama sekali orang mengadu komplain tentang kamu, kenapa kamu pagi-pagi lambat pergi pejabat. Matahari dah tegak baru terpacak pergi ofis. Apa sebab? Sa'ad bin Amir pun jawab, begini tuan, saya mengaku saya datang pagi lambat. Tapi saya datang lambat sebab saya ni nama je gubernur. Kemudahan awam saya tak dapat, quarters tak ada, benda budak yang khadam tak ada, bibi tak ada. Anak saya ramai, pagi-pagi siapa nak sediakan sarapan? Anak saya nak pergi sekolah macam-macam. Zaman dulu bukan ada boleh beli nasi lemak macam kita. Jadi pagi kena prepare breakfast, menyorok dulu lah. Nak buat menyorok dulu tuan. Siap tu baru saya pergi office. Lagipun saya bukan clerical, saya office, saya bos. Apa masalahnya? Bukan saya tak masuk pejabat. Okeylah, satu kau boleh jawab. Aduan kedua, dia ada 4 aduan. Aduan yang kedua, absen kau malam tak nak jumpa orang. Engkau kan pemimpin, sepatutnya siang malam, service 24 hours. Orang datang nak mengadu macam-macam. Apa yang kau ingat ni kerja pejabat 85? Malam masa yang kau tak layan dah orang. Tuan, kata Sa'ad, minta maaf lah tuan. Saya siang saya dah berbakti dengan masyarakat. Malam bila saya nak manja dengan Tuhan? Malam lah peluang saya nak bermanja, munajat, nak berzikir, nak baca Quran, semayang panjang sikit. Salah ke tuan? Omar takkan nak kata salah. Yalah. Yang ketiga, absal awak ni dalam sebulan, ni aduan orang ni, sebulan ada 1 hari penuh awak tak layan langsung orang. Call tak jawab, WhatsApp tak buka, SMS tak reply, cari tak jumpa. Apa sebab? Telefon tutup. Apa sebab dalam sebulan ada 1 hari orang tak boleh cari awak langsung? Awak kan pemimpin. Apa jawab Sa'ad? Tuan, saya ni nama je gubernur tuan. Baju uniform rasmi saya ada 2 pasang je jubah. Jadi seminggu saya pakai, saya basuh yang ni. Habis seminggu saya basuh yang ni. Tapi ada masa tuan, cuaca tak menentu, dua-dua basuh serentak tuan. Takkan saya nak pergi office pakai kain plekat? Tak kena tuan, kita gubernur, standard kena jaga. Jadi Omar kata ni salah saya jugalah gayanya tak. Salah tuan lah, tak beri pakaian rasmi yang mencukupi. Yang keempat, Afsal kamu kalau mesyuarat tindakan negeri, mesyuarat apa, asyik pensan je kerja kamu. Apa hal ni? Asal mesyuarat pensan, macam mesyuarat pensan. Ini kena rujuk medical board kalau macam ni. Tak perform. Gini tuan, saya ni ada trauma sikit tuan. Ada masalah psikologi. Masa zaman jahiliah dulu, saya pernah tengok Khubaib Al-Arad kena panggang dengan tuan dia. Saya belum Islam. Saya tengok, saya ketawa je masa tu. Bila saya sekarang ni dah jadi orang Islam, dah baik ni, kadang tengah mesyuarat saya nampak api liklap, saya teringat arwah. Saya kata bodohnya ngapa aku tak tolong dulu. Jadi saya trauma sikit tuan. Apa respon Omar Al-Khattab? Wahai Sa'ad bin Amir, mu ni orang baik. Juruh. Mu baik. Semayang malam ni, hati lembut, zikir kuat. Masalahnya mu tak cekap, tidak sesuai. Maka daripada 2 kisah ini, Abu Zar dan Sa'ad bin Amir Al-Jumahi, silakan tuan-tuan jadi baik, silakan jadi orang paling hebat ibadahnya. Tapi untuk menjadi pemimpin, itu perlukan kebijaksanaan dan keberanian dan macam-macam sifat kesalingan yang lain. Kita khawatir hari ini ada orang dia jadi pemimpin, dia baik tapi dia tak cekap. Dan yang lebih kita takut sekali seperti yang panel sebut tadi, orang tu cekak tapi tak baik pula. Ini pula masalahnya. Cekak dah, keknya banyak kong kali kong. Hak ni kita susah juga. Maka nak mendapat 2 serentak ini, marilah kita didik anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka lah akan mewarisi tanah air ini dan memimpin
agama, bangsa dan tanah air kita ke mercu kejayaan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Badri Shah di atas kupasan tadi. Soalan yang kedua, ada yang bertanyakan tentang biasanya merdeka ini diistilahkan sebagai mendapat kebebasan, dan bagaimana guideline ataupun panduan kebebasan Al-Hurriyah fil Islam. Sedikit daripada Sahibus Samahah Al-Fadhil Ustaz Haji Zamri. Fadhal Ustaz. Terima kasih kepada saudara pengerusi dan yang bertanya. Sedikit masa yang kita ada untuk kita jawab soalan berkenaan lah. Islam mengiktiraf kemerdekaan dan juga kebebasan, tetapi kebebasan itu ada limitasi, ada dia punya had tertentu. Contoh, kebebasan bercakap, kebebasan bersuara. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqa Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia boleh bercakap, cakap. Tetapi cakap itu mesti dikaitkan dengan khaira, perkara yang baik. Kalau sekiranya tidak ada perkara yang baik untuk diungkapkan, dia smooth, dia senyap saja. Itu kebebasan bersuara. Dan hari ini kita melihat masyarakat dilonggokkan dengan istilah-istilah yang disebut kalimatul haq wa yuradu bihal batil. Masyarakat hari ini sendat dengan istilah-istilah yang nampaknya baik, tetapi tersirat di bawahnya yang batil. Hak kebebasan. Adakah sampai Islam membenarkan bebas tukar agama begitu saja? Tak. Hak asasi manusia. Adakah boleh bertelanjang di atas gunung ataupun di tengah jalan raya? Tak. Kuasa rakyat. Ya, kuasa rakyat. Dan diistilahkan dalam demokrasi tadi, dari rakyat untuk rakyat. Di mana Allah Ta'ala? Di manakah hak Allah Ta'ala? Saya menulis ketika masyarakat bercakap mengenai perlu kembalikan kepada kuasa rakyat. Betul. Tapi jangan lupa panggil semula kuasa Allah Ta'ala. Demokrasi dalam negara ini hanya pendekatan, bukan akidah, bukan doktrin. Kalau kita anggap demokrasi dalam negara ini sebagai akidah, sebagai doktrin, dia sudah terkeluar daripada Islam itu sendiri. Dia hanya pendekatan. Saya bagi contoh, Section 13. Tempat kita, tempat tuan-tuan. Ada satu idea untuk buat pusat kasino. Atas nama demokrasi, nak tengok kehendak rakyat, kita buat undi. Di Section 13 sahaja. Kalau kebetulan di tempat, di antara persaingan antara mosque dengan mall, yang mosque ni datang adalah 200-300 orang, yang mall sana beribu, kita buat undian. Oleh kerana semangat demokrasi, majoriti itu menang, boleh barangkali kasino boleh wujud di tempat ini. Kerana daripada rakyat untuk rakyat. Di mana Allah Ta'ala? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kebebasan dalam Islam ya ada, tetapi dia itu terbatas dengan hak-hak Allah Ta'ala. Dr. Yusuf Qardawi ditanya mengenai hukum wanita buka aurat. Kita senang untuk menjawab buka aurat hukumnya haram, bagi dalil sekian, full stop, habis. Tetapi dia menjawab, inilah bahana yang berlaku kepada negara umat Islam. Perkara yang sudah lama selesai disepakati oleh ulama, cuba untuk dibongkar semula, untuk dibahaskan bersama orang-orang awam. Inilah berlaku jadi haru biru. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita jangan tersilau dengan slogan-slogan yang nampak cantik, kalimatul haq wa yuradu bihal batil. Bagaimana kita nak membezakan? Mesti dengan ilmu. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, akan sampai kepada manusia tahun-tahun yang sangat mengelirukan. Sanawat, tahun-tahun khadda'at yang sungguh mengelirukan. Yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Pada tahun-tahun itu
pembohong dianggap benar. Yang benar dianggap pembohong. Yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dikatakan menjadi pengkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-khain. Dan orang khianat diberikan amanah. Wa yantiqu fiha ar-rawaibidah. Dan pada zaman itu ada spesies manusia namanya rawaibidah, suka bercakap. Maka ditanya oleh sahabat, "Wa mar rawaibidah ya Rasulullah?" Siapakah golongan rawaibidah itu? Iaitu adalah ar-rajulu at-tafih fi amril amah. Lelaki-lelaki yang tidak kompeten, lelaki-lelaki yang safih, yang bodoh, tetapi bercakap soal umum. Nak bercakap saja, walaupun bukan bidang dia. Maka zaman sekarang, zaman yang sudah bercampur baur, hak dan batil dan sebagainya, bagaimana kita nak cari dia punya filter, scan? Bagaimana scannya? Adalah dengan ilmu. Ilmu yang akan membezakan orang ini benar atau salah. Ilmu yang akan membezakan antara orang ini khianat atau amanah. Dan Nabi SAW ajar kepada kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu tetap hak, walaupun hak itu selalunya akan dicomotkan oleh syaitan dan kuncu-kuncunya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu tetap batil, kerana selalunya kebatilan itu akan dihiasi oleh syaitan agar nampak baik. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kepada kami untuk kita jauhkan. Tuan-tuan sekalian, kita sudah merdeka 58 tahun besok. Rupa-rupanya dalam celah-celah kemerdekaan itu, tuan-tuan, kita sedang dimasuki oleh anai-anai yang akan meruntuhkan kemerdekaan itu melalui banyak cara. Salah satunya slogan kemerdekaan itu hendak dijulang semerdeka-merdeka yang mungkin, sehingga melepasi daripada sempadan-sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan ataupun beri kepada kita. Jadi pesanan kita untuk anak muda dan siapa saja dalam mengisi kemerdekaan, nilai kita ataupun kita punya mizan kita, cara menilai kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan nilai selera masyarakat majoriti. Itulah yang akan nantinya akan meletakkan kita di landasan yang tetap, bukan seperti lalang, ke sana kejap, ke sini kejap dan sebagainya. Dan amanah kemerdekaan negara kita ini, ia adalah amanah kepada kita semua. Dan daripada anak tangga itulah kita mengharapkan dapat kemerdekaan yang sebenar, seperti mana kesimpulan yang disebut oleh Rabi' ibn Amir tadi. Pertama, membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan hanya kepada Tuhan manusia. Kemudian mengeluarkan manusia daripada melihat dunia ini sebenarnya sempit kepada luasnya akhirat nanti. Dan akhirnya membebaskan manusia, ini penting, membebaskan kemerdekaan sebenar, membebaskan manusia daripada kezaliman al-adyan, agama-agama, kepada keadilan Islam. Nanti kita tengok sekarang ini banyak dialog-dialog berlaku, tapi dialog yang berlaku kadang-kadang hanya disepakati pada perkara-perkara yang diterima oleh semua agama. Full stop di situ. Sedangkan dialog agama tujuan utamanya adalah untuk melihat keunggulan Islam itu sendiri. Kalau dialog agama berlaku hanya stop, berhenti pada semua yang disepakati oleh agama-agama, maka agama lain akan tetap kekal dengan agamanya tanpa melihat keindahan Islam. Contoh sikit, tuan bersih, contoh bercakap mengenai kezaliman. Cakap semua agama, kita kumpul semua ahli agama, mana-mana agama, soal kezaliman, maka akan terkeluarlah isu kezaliman pemerintah, kezaliman diri sendiri, kezaliman keluarga, kezaliman ayah. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan kezaliman itu kita terima. Sedangkan tak sampai perbahasan itu menyebut inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan zalim yang paling besar. Tak sampai tahap itu. Bila tak sampai tahap itu, maka kita bercakap kezaliman hanya tahap yang disepakati oleh semua orang. Tak nampak linukhrijan nas min juril adyan ila adlil Islam, untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam.
Ini tanggungjawab kita, melebarkan, mengenal bangsa-bangsa lain, China, India dan sebagainya, dan berani secara berhikmah menceritakan kebaikan agama Islam itu sendiri. Jangan atas alasan harmoni, atas alasan timbang rasa, takut nanti orang kecil hati sehingga tak nampak, tak berani menampilkan Islam itu memayungi rahmatan lil alamin itu sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua, memanjangkan umur kemerdekaan kita sehingga nanti kita tidak disalahkan oleh generasi yang akan datang dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang gunakan tingkat tapak yang sudah sedia ada ini untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. InsyaAllah, mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah tadi kesimpulan saya kira daripada Sahibus Samahah Al-Fadhil Ustaz, sekaligus memberikan kesimpulan kepada forum kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di atas perkongsian yang tidak terkira nilainya yang dikongsikan oleh para tuan guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu mereka, memberikan sihat wal afiat, mempermudahkan urusan dakwah dunia dan juga ditinggikan darjat mereka di hari akhirat. Kepada ahli panel kita doakan, dan juga kepada semua hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di syurga seperti mana dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini. Hadza billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf juga di atas apa-apa pun kekurangan yang berlaku sepanjang daripada forum dan juga terlebih daripada masa yang telah ditetapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.